hidupnya makin kucak kacir, rambut dia gugur, dan bila dia jumpa doktor, doktor kata dia tak ada sakit apa-apa pun. Lampu kat tangga tu pula tak boleh hidup, sedangkan masa tadi okey je, elok je. Sebelum Chucky ni kita bakar. Guys, kita tengah masak ni. So guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, untuk video kali ni kita akan bincangkan sama ada D-Books box tu real ataupun fake. Yelah, sebab sekarang ni tengah viral. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya D-Books box tu adalah dicipta oleh seseorang, dan dia sendiri cakap tu adalah rekaan dia, tak ada hantu pun. Tapi itu semua kita akan rungkai dan kita akan ceritakan step by step macam mana cerita tu boleh viral dan tersebar ke seluruh dunia sehingga kan masuk filem The Possession tahun 2012. By the way guys, ramai yang cakap Cap nak tengok detail-detail tentang saya punya Chucky ni. So jom kita tengok Chucky dulu sebelum kita start. Okay guys, ni Chucky. Sebenarnya kalau korang nak tahu, saya masa kecil sangat takutkan cerita Chucky. Ialah sebab kita ditakutkan dengan cerita ni. So macam korang nak tahu, Chucky ni ialah hanya patung yang di mana dia ada keluarkan banyak edition, dan patung Chucky ni dia jual di mall di USA kalau tak silap saya lah. So guys, jom kita main dulu muzik apa yang dia cakap. Ya, nampak kan? Yes. Nampak guys, bunyi pun sama macam yang dalam filem. Memang cute bunyi je, tapi tu bunyi cute, dia ada bunyi seram dia. Tapi tak perlulah saya play kat sini. Dan ramai yang nasihat saya cakap, kalau patung ni jangan buat display. So kalau saya tak buat display, saya buat main macam mana guys? Contoh kalau kita buat dia macam teddy bear, sebab saya tak tahu sangat pasal benda ni. Dan yang buatkan saya terdetik nak cerita pasal video ni, sebab ramai sangat yang komen, Acap jangan buka benda tu, Acap jangan buka box tu, Acap jangan buka box. Sedangkan saya cakap box tu mungkin ada orang prank saya letak di box. Tapi orang Malaysia ni sangat takut pasal box ni. Mungkinlah adik-adik kita ni yang dah terpengaruh dengan cerita tu. Sedangkan D-Books box tu sebenarnya tak ada apa-apa. Dalam dunia sebenarnya tak wujud pun D-Books box tu ada hantu. Kenapa saya cakap macam tu? Korang boleh tengok video ni, saya terangkan apa cerita. Dan juga pengasas, bukan pengasas lah, kira pencipta D-Books box tu cipta untuk apa? Sebenarnya dia untuk menjual, melariskan jualan kedai antik dia. Itu sebab dia create cerita yang tu adalah berhantu dan dia jual di eBay. Dan sepanjang video ni hanyalah berdasarkan pendapat saya dan juga apa yang saya tengok daripada video YouTuber-YouTuber lain, dan tidak menyatakan sama ada benda ni betul ataupun tidak. Tapi walaupun benda tu main-main, sejujurnya saya sendiri lalui benda-benda pelik masa nak shoot benda ni. Cerita tu semua kita akan cerita pada next session. Saya akan jemput Tasha, so dia akan cerita sendiri apa cerita yang sebenarnya terjadi. Dan nasihat saya dekat korang yang kat luar sana, janganlah buat-buat benda pelik. Sebab walaupun benda tu korang main-main je, tak ada apa-apa, tapi bila banyak kali korang buat, mungkin dengan main-main tu boleh buatkan makhluk tu nak berdamping dengan kita. Malam masa saya nak shoot di bug box tu, malam tu sangat bising. Pukul 12 tengah malam, banyak kursi meja galih-galih. Sampai ke tak boleh shoot pukul 12, saya terpaksa shoot pukul 1 pagi. So sementara nak tunggu boleh shoot tu, saya masuklah bilik sampai Tasha tanya, "You buat apa kat bilik tu bising? Alih meja, alih kursi." Sedangkan saya tak alih pun. Saya pun tengah duduk tunggu bila bunyi tu nak habis. Masalah kedua, bila saya nak upload video ni, 3 kali saya cuba upload video yang sama, tak boleh-boleh. Masa tu dah lepas 5 jam tak boleh. Esoknya pun saya upload tak boleh. Sedangkan video-video lain saya perlukan hanya 5 minit je untuk upload. Ketiga, benda yang pelik terjadi ialah masa tu saya tiba-tiba terseram dan cakap nak baca doa. Sebenarnya tu adalah off record, saya nak cut je. So masa tengah edit, saya nampak Stormtrooper tu kepala dia jatuh. Terus saya post yang tu. Tak jadi saya nak cut video tu. Yang keempat, masa tu saya belum start nak shoot. So dekat bawah lagi lah, sementara nak tunggu pukul 12. Dah pukul 12, okey lah, dah pukul 12 saya nak pergi shoot. So saya tengah naik dengan Tasha, lampu kat tangga tu pula tak boleh hidup. Sedangkan masa tadi okey je, elok je. Korang jangan risau, footage tu semua saya ada record. Tapi saya anggap benda ni adalah macam kebetulan. Tak adalah saya fikir itu adalah gangguan. Kebetulan ngam-ngam pula dia ada masalah. Okey guys, jom kita mulakan macam mana perjalanan cerita di Bugs Box ni. Siapa yang cipta, macam mana boleh famous, apa rasukan yang orang dapat,
macam mana boleh viral, macam mana boleh keluar filem dan macam-macam lagi. Okey, saya ada rujuk beberapa video dan antaranya ialah Kupi-Kupi Go punya. So guys, jom kita tengok kisah Debug Box ni. Debug ialah panggilan jin dalam kisah rakyat Yahudi. Debug Box pula ialah kotak yang menyimpan roh Debug, dan dikatakan pemilik Debug Box ni akan mengalami nasib yang malang. Mengikut fakta yang ada, Debug Box ni sebenarnya ialah kotak untuk menyimpan wine. Debug Box ni dicipta pada tahun 2003 oleh penjual barangan antik dari Oregon, Amerika Syarikat, iaitu Kevin Menis. Okey, Kevin Menis ni dia ada kedai barangan antik. So memang banyaklah barangan antik kat kedai dia. Jadi untuk menjual barang-barang antik di kedai dia, dia ambil barang antik tu dan letak di dalam kotak wine, dan dia reka sebuah kisah ni dan dia upload dekat eBay. Macam tu lah guys, businessman, dia create story tu untuk dia lakukan barang kat kedai antik dia. So masa kat eBay, seorang student ni, Yosef Netsky atau Netsky, tak tahulah, mungkin lah kot, lebih kurang, dia beli kotak yang dijual oleh Kevin Menis dan dia percaya kotak tu adalah kotak berhantu. Maknanya cerita Kevin Menis ni power lah, sebab dia boleh percayakan student ni untuk percaya yang kotak tu adalah kotak berhantu. Tapi kebetulan lepas dia beli kotak tu, kehidupan Yosef ni terubang ambing. Hidupnya makin kucak kacir, rambut dia gugur, dan bila dia jumpa doktor, doktor kata dia tak ada sakit apa-apa pun. Dan semakin hari dia semakin kurus, dan dia kaitkan apa terjadi ni sebab dia beli kotak yang dikatakan berhantu tu. Kisah ni jadi makin meluas bila wartawan bernama Max Gross dari majalah The Forward interview Yosef dan ceritakan kisah Yosef dalam majalah The Forward. So guys, kalau korang nak tahu, majalah Forward ni dah hampir 104 tahun. Bak kata Kupi-Kupi Go, majalah ni kredibel lah untuk orang Yahudi. So bila tak tahan sangat dengan gangguan tu, Yosef dia menjual semula kotak tu dekat eBay. So iklan tu dah dapat perhatian seorang penjaga muzium dan juga penulis buku dikenali sebagai Jason Hexton. Dia dah beli Debug Box tu daripada Yosef pada tahun 2004. Lepas tu dia tulis sebuah buku bertajuk Debug Box, di mana dia menceritakan pengalaman yang dialami oleh Yosef tadi. Dia karang cerita bagi lagi sedap. Kononnya semangat di dalam kotak itu ialah semangat yang terseksa yang mahu keluar dari siksaan selama-lamanya dengan merasuki dan mendampingi orang tersebut. So guys, semakin hari buku ni semakin popular hingga mendapat perhatian seorang wartawan ni, Los Angeles Times, sekali lagi akhbar atau majalah yang kredibel, cover cerita mengenai Debug Box ni. So bila majalah-majalah besar ni yang cover, confirm lah kan orang lagi percaya cerita ni. Dan wartawan yang menulis cerita tu dikenali sebagai Leslie Gonstein. Dia dah tulis tentang Debug Box tu dan buku yang ditulis oleh Jason Hexton. Bila majalah Los Angeles tu cover, maka cerita ni makin meletup sehingga cerita ni dapat perhatian seorang lagi pembuat filem, iaitu Sam Raimi. So guys, pada tahun 2012 Sam Raimi ni dah buat satu filem bertajuk The Possession. Sejak tu satu dunia tahu dan percaya tentang sumpahan Debug Box tu. Mereka declare cerita tu adalah daripada kisah benar. Kalau kita tengok balik kredit dalam cerita The Possession tu, salah seorang daripada mereka ialah Kevin Menis. Kevin Menis ni lah yang pencipta asal pasal kisah kotak Debug Box tu. Kotak yang dikatakan disumpah tu sebenarnya adalah rekaan semata-mata. Okey, kita boleh refer pada posting Facebook ni, di mana Kevin Menis cakap kotak tu direka, tiada kuasa jahat, tiada sumpahan di dalam kotak Debug Box tu. Sehingga dia ada buat kenyataan jika Debug Box tu ada sejarah rakyat Yahudi, dia akan memberikan $100,000 dan akan tattoo nama mereka di dahinya. So guys, pada korang kat luar sana yang tahu kisah ni, apa tunggu lagi guys? $100,000 kalau korang tahu. Dan pada tahun 2015 banyaklah YouTuber yang cover cerita ni dan buat konten mengenai Debug Box ni. Dan bila mereka cover cerita ni ataupun buat konten cerita ni, korang janganlah kata oi menipu, oi itu, oi ini. Mereka hanyalah content creator. Okey, kalau kita pandang balik cerita filem, cerita hantu kan, kita tahu tu adalah lakonan. Tetapi perasaan kita takut dan kita dapat rasakan filem tu macam betul-betul. Itulah yang entertainment namanya. Sama juga macam content creator yang create benda tu adalah sekadar untuk hiburan. Contoh macam kawan kita Prince Smith, mungkin dia buat tu adalah create content, tapi bila hingga bertahun-tahun dia buat content tu, mungkin benda yang tak ada gini pun berdamping dengan dia, kita pun tak tahu. Kalau kita tengok gambar Prince Smith yang dulu badan dia agak berisi, tapi sekarang sangat kurus, dan tu sangat merisaukan. Dan semoga, saya doakan semoga Prince Smith sihat kembali dan ceria kembali macam dulu. Dan guys, nantikan next content, saya akan duduk dengan Tasha. Kita akan ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun dalam video tu saya cakap takut kawan saya prank saya letak Debug Box, itu pun dah bagi masalah dekat saya. Saya sebenarnya tak percaya sangat benda-benda ni, tapi kebetulan pula. By the way guys, pada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel saya Ashraf Mazlan, boleh subscribe dan nantikan pada next content, InsyaAllah konten dengan Tasha. Dan juga sebenarnya saya dah prank Tasha yang hari tu pakai caki.
saya dah prank Tasha. So dia memang terkejut gila. Syafiq pun dah kena. So korang nantikan macam-macam orang lagi yang dah terkejut. Sebelum Chucky ni kita bakar. Dahsyat sangat. Jangan pemberian orang tak boleh bakar. So guys, jumpa anda pada next content. Bye bye.